أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang baik dan menghayati apa yang diungkapkan tadi dalam zikir awal kita mengenai tentang Rasulullah, yang kita sebaik-baiknya memperbanyakkan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan ini, saya akan mulakan dengan satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabah kulla yawmin wa masa kulla lailah." Tidak ada seorang hamba yang membacakan kalimah ini pada pagi dan petang, melainkan dia kata fala yadurruhu syai'in, dia tidak akan dimudaratkan dengan apa-apa. Apakah kalimah tersebut? Iaitu kalimahnya bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Inilah perkataan ataupun zikir yang diajarkan, yang didengari sendiri oleh Sayyidina Uthman, yang dia dengar dan dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita amalkan 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Baik, seperti biasa dengan saya pada hari ini teman yang tidak asing lagi, Ustaz Husaini. Sihat? Alhamdulillah, doktor sihat doktor ya. Alhamdulillah. Tadi sedap Ustaz Husaini melantunkan nasyid tadi tu nasyid qasidah tu puji-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wasallam. Baik, kalau tuan-tuan masih lagi ingat perbincangan kita beberapa sebelum ini mengenai tentang pemimpin dan pengikut dan sebagainya, maka pada hari ini ada episod yang sedikit istimewa, perbincangan kita mengenai kebesaran ayat Allah itu sendiri, iaitu kursi. Tapi sebelum kita masuk kepada perbincangan hadis yang berkaitan, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan daripada Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita masuk pada ayat yang selalu kita baca ya, iaitu ayat kursi. InsyaAllah kita buka muka surat halaman yang ke-42 ayat yang ke-255 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Begitulah dia bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini mengenai tentang ayat kursi, ayat yang selalu kita baca setiap kali daripada selesai daripada salat. Kalau boleh kita sama-sama hayati kenapakah ayat ini dianggap sebagai sebaik-baik ayat daripada ayat Al-Quran. Tapi sebelum masuk kepada perbincangan mengenai isi kandung ayat kursi ini nanti, mari sama-sama kita bacakan dahulu tuan-tuan puan-puan hadis yang berkaitan juga dengan ayat kursi ini. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili. An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Maksudnya daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi setiap kali setelah selesai solat fardu, maka tiada perkara yang akan menghalangnya untuk masuk ke syurga melainkan kematian. Maksudnya kat sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Nasa'i ini menceritakan bagaimana kelebihan dan tingginya ayat kursi. Mereka yang sentiasa membaca ayat al-kursi setiap kali setelah selesai daripada salat, maka tidak ada perkara yang menghalangnya untuk masuk ke syurga melainkan mati. Maknanya mati aja boleh terus masuk syurga. Masya Allah, besar kelebihan ayat kursi ni tadi. Inilah yang ditekankan oleh Rasulullah dan inilah sebenarnya yang diceritakan dalam banyak hadis. Kita akan ungkapkan, huraikan hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat kursi ni nanti. Tapi sebelum tu, cuba tuan-tuan fikirkan sama-sama, kenapa Allah Ta'ala ataupun Rasulullah menganggap ayat kursi ni sebagai ayat yang hebat. Kalau kita perhatikan, sebenarnya banyak ayat-ayat yang hebat dalam Al-Quran ni adalah menyentuh tentang akidah ataupun kebesaran Allah Ta'ala. Baik, jangan ke mana-mana, kita akan teruskan lagi perbincangan kita mengenai hadis ayat kursi dalam My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita sekali lagi dalam My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Sebentar tadi kita telah pun mendengar hadis yang dibacakan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi, dan kita nak lihat siapakah periwayat hadis yang dibacakan sebentar tadi. Tidak lain dan tidak bukan iaitu Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau ialah seorang sahabat yang di mana ada satu kisah yang menarik ketika mana Abu Umamah ni sedang duduk di dalam masjid selain daripada waktu solat. Kemudian nampak muka Sayyidina Abu Umamah ni nampak sedih, gundah gelana. Murung lah senang cerita. Kemudian datang Nabi SAW, ditegurnya Abu Umamah, Sayyidina Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, kenapa muka kau ni sedih aku tengok ni?" Lalu Abu Umamah kata, "Aku ni sedang dililit dengan hutang piutang." Kemudian Rasulullah SAW tanya kepada Sayyidina Abu Umamah, "Maukah aku ajarkan kau satu doa yang boleh menghindarkan segalanya?" Kemudian apakah doa tersebut? "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Wa Maha Suci Allah, kepada Engkau ya Allah aku memohon supaya dihilangkan segala kesedihan, perasaan bakhil, dan kemudian dihilangkan hutang piutang. Antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dia tuan-tuan, perawi kita iaitu Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili. Mari sama-sama kita perhatikan slide yang telah kita sediakan mengenai biodata perawi kita pada hari ini yang meriwayatkan hadis mengenai ayat kursi ini, iaitu beliau adalah Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili. Nama beliau adalah Suda bin Ajlan, yang mana beliau tinggal di negeri Syam, dan beliau juga adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang kelebihan membaca suratul Baqarah. Kalau tuan-tuan perhatikan, ayat kursi ini adalah ayat yang terkandung di dalam suratul Baqarah. Dalam sebuah hadis yang lain, Abu Umamah Al-Bahili pernah meriwayatkan satu hadis yang menyebutkan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an
li ashabihi. Rasulullah kata bacalah Quran kerana al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Dan Rasulullah kata iqra'u zahrawain. Bacalah dua surah yang berseri ini, iaitu suratul Baqarah dan surah Ali Imran, fa innahuma ta'tiyan yaumal qiyamati ka'annahuma ghumamatan. Iaitu surah Baqarah dan surah Ali Imran ni tadi akan datang pada hari kiamat seperti awan yang menaungi kita. Ustaz ni waktu tu panas terik, matahari yang sangat dekat. Kalau orang yang rajin membaca suratul Baqarah, surah Ali Imran, rajin baca Quran, surah Baqarah dan surah Ali Imran ni akan datang kepada kita seperti awan yang memayungi kita, yang menghilangkan kita daripada segala kepanasan. Ayat ini adalah mengenai tentang perawi kita pada hari ini. Apa hadis yang diriwayatkan telah pun kita kongsikan. Maka hari ini kita akan masuk kepada perbincangan mengenai ayat kursi. Apa istimewanya ayat kursi ini? Kenapa dinamakan ataupun kenapa dia terlalu istimewa sangat? Perkara ni kalau kita tengok di dalam tafsir Syekh Tantawi, ulama Azhar ataupun Syekhul Azhar yang sebelum ini, dia kata wa innama kanat afdalu li annaha jama'at min ahkamil uluhiyah wa sifatil ilahi thubutiyah wa salbiyah. Dia kata kerana ayat kursi ini menghimpunkan segala sifat-sifat Allah Ta'ala, daripada sifat subutiyah, sifat salbiyah dan sifat uluhiyahnya, segala-galanya dirangkumkan di dalam ini, sehingga atas dasar itulah dia dianggap sebagai sebaik-baik ayat. Ataupun di dalam hadis yang lain Rasulullah kata dalam Baqarah ni adalah surah yang amat hebat dah, dan ketuanya ataupun dia dihebatkan kerana di dalamnya terkandung ayat kursi. Dan kalau kita tengok pula di dalam penerangan dalam kitab-kitab yang lain menceritakan ada pelbagai dimensi tentang kehebatan ayat kursi ini tadi, kerana di dalamnya terkandung tentang kebesaran sifat-sifat Allah. Kalau tuan-tuan puan-puan di rumah perhatikan tentang kebesaran ayat-ayat tentang kebesaran Allah Ta'ala ini, menunjukkan tentang ayat-ayat inilah yang Allah Ta'ala gambarkan tentang kehebatan dirinya ataupun kebesaran kekuasaannya. Dia dimulakan dengan Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia sendiri. Allah itu adalah dia, diri dia sendiri. Dia perkenalkan kepada kita tentang diri dia sendiri. Tidak ada Tuhan yang menghidupkan, yang mendirikan. Masya Allah. Maknanya kalau tuan-tuan perhatikan, ada penyelidik ataupun ahli akademik yang membuat kajian, ayat kursi ni unik dia punya struktur ataupun susunan dia. Dia dipanggil sebagai ring composition. Maknanya dia dimulakan dengan ayat yang berkaitan tentang sifat Allah Ta'ala dan dipusing, ditutup dengan sifat Allah Ta'ala juga. Setiap poin-poin tu adalah saling berkait. Sebenarnya menarik tentang ayat kursi ni tadi, tentang bagaimana dia menceritakan kebesaran Allah. Cara susunan ayat tu luar biasa dan dia banyak kelebihan. Satu hari Rasulullah pernah tanya kepada seorang sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni orangnya hebat baca Quran. Rasulullah puji dia kerana bacaan dia mirip dengan bacaan Jibril, sehingga Rasulullah puji dia. Satu hari Rasulullah tanya kepada dia, Rasulullah tanya kepada Ubay, "Ayy ayatin fi kitabillahil a'zam?" Ayat apa yang paling hebat dalam kitabullah ni? Lalu dia kata ayatul kursi. Dia jawab kepada Rasulullah sedemikian. Mula-mula Rasulullah tanya, dia tak jawab, tapi lama-lama lepas tu dia kata ayatul kursi. Kalau tak silap saya dalam hadis Rasulullah pegang dada dia. Maknanya Rasulullah macam tepuk dia, betul apa yang dia faham tu. Dia kata liyuhanni aka ilma ya abal munzir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menenangkan jiwa engkau dengan ilmu ni tadi. Hebat ayat kursi ni. Ubay pun hebat memahami kehebatan ayat kursi, sehingga Rasulullah memuji dia dan memuji kebesaran ayat kursi ni tadi. Jangan ke mana-mana, kita akan teruskan perbincangan kita selepas ini dalam My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam pengajian hadis kita mengenai tentang kelebihan ayat kursi. Tadi kita dah tengok bagaimana para mufassir memahami ayat kursi ini sebagai ayat yang hebat, menceritakan tentang kehebatan Allah Ta'ala. Kemudian mufassir juga menambah bahawa susunan ayat tu sahaja dah luar biasa. Yang ni yang dipanggil sebagai ring composition, iaitu susunan secara cincin ataupun secara bulatan, kerana dia bermula dengan sesuatu perkara dan kemudian dia menerangkan satu perkara dan dia tutup dengan satu perkara yang saling berkait. Yang ni saya nak ceritakan pun agak complicated sebenarnya tuan-tuan, tapi mereka yang memahami bahasa Arab akan menghayati bahawa penyusunan struktur ayat
ayatul kursi ni sebenarnya amat hebat. Sebab itulah kalau kita perhatikan dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW sendiri menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dia kata inna a'zama ayatan fil Quran. Sesungguhnya ayat yang paling hebat di dalam ayat Quran adalah ayatul kursi. Begitu juga hadis yang diriwayatkan daripada Saidina Umar, yang satu hari dia keluar dan dia berjumpa dengan para sahabat, dan dia tanya kepada sahabat, ayyukum yukhbiruni bi'a'zami ayah. Dia tanya kepada sahabat, siapakah yang di kalangan kamu boleh menceritakan tentang ayat yang paling hebat daripada ayat Quran ni? Lalu Abdullah bin Mas'ud pun menyebutkan bahawa ayat yang paling hebat di dalam ayat Quran adalah ayatul kursi. Para sahabat sendiri menghayati, memahami bahawa ayat kursi ini adalah ayat yang luar biasa. Rasulullah mengetahui tentang kehebatan dia. Begitulah juga seharusnya kita menghayati ayat kursi ini tadi. Cumanya persoalannya di sini bagaimana kita mengamalkan ataupun bagaimana kita boleh mempraktikkan ayat kursi ini. Bagaimana Ustaz Husaini, selain daripada kita baca selepas solat tadi, kita dah baca hadis yang kita baca lepas solat, di mana lagi ruang-ruang untuk kita baca ayat kursi ni tadi? Saya kelakarnya sebab bila katanya macam tu, ramai orang kita ni bila baca ayat kursi ni sebab dia nak halau hantu je. Tapi kalau kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita, mungkin kita boleh diamalkan ketika mana sebelum kita tidur, doktor. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, kalaulah kita ada kata tahu ataupun boleh memperdengarkan pasang ayat kursi tu pun lagi cantik. Kalau kita baca lagi cantik, ya, kita baca dengan surah Al-Fatihah, kemudian 3 kul, kemudian diselangi dengan ayatul kursi sebelum kita tidur, ya. Betul. Dan ini juga yang ada di dalam disusun oleh Imam Syahid Al-Banna, ya. Ayatul kursi ini kalau kita baca akan dilindungi, ya, oleh para malaikat, akan lindungi kita. Begitulah kehebatannya ayat kursi tersebut. Masya-Allah. Betul apa yang diungkapkan oleh Ustaz Husaini. Saya suka ulasan yang pertama tadi. Orang baca ayat kursi ni nak halau hantu je maknanya. Waktu kena gasuh. Dia rasa meremang kat tengkuk je pasang ayat kursi. Tapi itu tak salah Ustaz Husaini. Tak salah, itu tak salah. Maknanya Betul. Kalau tuan-tuan ingat lagi, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Abu Hurairah pernah menceritakan bagaimana sebenarnya dia diganggu ataupun dikacau oleh satu makhluk yang mencuri hasil zakat, dan dia sendiri makhluk ataupun syaitan tu sendiri sebenarnya mengajarkan ayat kursi. Kalau kau baca ayat ni, kau tidak akan diganggu. Maknanya syaitan sendiri dalam hadis tu Rasulullah sendiri mengiktiraf perkara tersebut. Jadi kat sini ada beberapa ruang yang boleh kita amalkan ayat kursi. Kita baca selepas solat, amalkan tuan-tuan. Jangan tinggal ayat kursi ni pendek saja. Kemudian sebelum tidur pun kita boleh baca. Kalau kita amalkan selalu pun boleh baca, kerana dia adalah ayat yang menceritakan tentang kebesaran Allah. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan ringkas sahaja pengajian kita pada hari ini. Seperti biasa, mari sama-sama kita perhatikan resolusi dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada pengajian kita pada hari ini. Yang pertama, kita hendaklah melazimi diri dengan membaca ayat kursi setiap kali selepas selesai daripada salat. Yang kedua, kita hendaklah berusaha memahami dan menghayati isi kandung ayat kursi. Yang tadi kita dah cerita dah. Setiap poin ayat kursi itu sebenarnya menceritakan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya, memperbanyak membaca Al-Quran dan mengetahui tentang kelebihan surah-surah tertentu. Yang ni kita tengok daripada hadis Abu Umamah tu tadi, kelebihan tentang membaca suratul Baqarah. Baik, seperti biasa di penghujung rancangan ini, saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan di rumah sekalian agar mari sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, yang mana daripada tabung ini kita akan memperkasa, memperbanyakkan lagi pengajian Quran dan hadis kita. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Baik, seperti biasa, bagi memberkati pengajian kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Mari sama-sama kita angkat tangan, berdoa dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih doktor. Sama-sama kita angkat tangan, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dikurniakan kekuatan dalam hati kita, insya-Allah sama-sama, mudah-mudahan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah setiap amalan kami ini diterima oleh-Mu, ya Allah. Jadikanlah bacaan Al-Quran kami ini diterima oleh-Mu, ya Allah. Lazimilah lidah kami ini untuk membaca ayat daripada kalam-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah Al-Quran sebagai peneman kami ya Allah. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi pertolongan untuk kami dan pemberi syafaat untuk kami di hari akhirat kelak nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.